Okay, Assalamualaikum and good morning. Can you hear me and see my video on the screen? There. Okay, so before kita start, nampak Okay, dah start recording kan ni? Okay, so before kita start, saya nak tunjuk dulu satu video dekat korang. Ni video mukadimah je lah. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Boleh dengar tak? In most human cells, Double there is a tak? structure called the nucleus. Double. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Okay, so tu dia punya mukadimah. So apa yang awak faham? Apa yang awak dapat? Tak dapat apa-apa ke? Apa yang awak dapat? Anything yang rasa berkait dengan topik kita hari ini, which is transcription. Macam mana ribosom pergi RNA pergi kat ribosom? mRNA pergi kat ribosom. Yang tu dah masuk translation tau. Itu translation. Hari ni kita nak masuk, kita just nak cerita pasal transcription sahaja dulu. So tadi saya tunjuk dua-dua. Saya tunjuk keseluruhan protein synthesis, transcription and translation. So hari ni kita nak fokus pada transcription. So apa yang awak nampak? Apa yang berkait dengan transcription daripada video yang saya bagi tadi? Dia guna apa? Dia hasilkan apa? Daripada apa? Dekat mana? Asid amino.
Dia hasilkan acid amino tu last kali masa translation. That one is translation. Yang awak cakap ribosom, yang dah keluar daripada nukleus, yang hasilkan acid amino, buat protein, itu translation. Itu belum lagi, not yet. Enzim, ada enzim yang diorang pakai Ada enzim yang tolong pisahkan DNA tu. okay. So nama enzim tu ada banyak ke enzim? RNA polymerase. RNA polymerase. So kalau DNA replication kita ada 6 protein kan, semua sekali kan. 5 enzim, 1 protein. Tapi kalau dalam transcription kita guna satu sahaja, which is RNA polymerase. That's one thing. Okay. And then kalau awak tengok tadi, kalau macam DNA replication kan, kita guna dua strand, betul tak? Kalau DNA replication, okay, kita buka dia, okay, dua strand ni kita guna, kita akan buat yang baru kat sini. Yang bawah pun sama. This one is DNA replication. Tapi kalau transcription kita guna dua ataupun satu sahaja. Satu. Satu sahaja. Satu je. Kenapa satu? Sebab dalam transcription kita nak hasilkan mRNA. Dan mRNA ni dia adalah single stranded. Jadi satu strand sahaja yang kita perlukan sebagai template. Okay? Single stranded. Okay, so untuk page 4 dengan 5 saya tak nak bincang lagi. So nanti kita akan kumpulkan soalan sekaligus. And then nanti kita akan bincang sekali. So now, kita tengok page 6. Okay. Give an overview of the relationship between DNA and protein synthesis. But before that, kita ada dua jenis sel. Okay, which is actually chapter 2 sebenarnya, chapter 2. So kita ada dua jenis sel which are prokaryotes and eukaryotes. Apa beza prokaryotes dengan eukaryotes? Gambar saya dah bagi dah pun. Apa beza dia? Besar. Ya, besar dengan kecil je ke bang? Takkanlah macam tu bang. Satu ada nukleus, satu tak ada nukleus. Which one yang ada nukleus? Eukaryote. Ni nampak tak? Ni, this is nucleus ni. Okay, this is nucleus. Dan nucleus tu dia bukannya smooth structure, dia ada lubang Ada lubang dan lubang tu nama dia nuclear pore. So kita ambil pen, tulis. So G G is nucleus. Okay. Ataupun kalau ikut label yang sebenarnya, okay, dah kita buat bracket sikit. This one is nuclear envelope. Dia punya dinding nukleus, nuclear envelope. Organel tu nama dia nukleus, tapi dinding dia tu kita panggil sebagai nuclear envelope. And then dekat nukleus ada lubang. So this is kita panggil sebagai nuclear pore. Okay, nuclear pore, lubang-lubang dekat nukleus. So apa yang, prokaryotes dia tak ada nukleus. So prokaryotes has no nucleus, macam bakteria. Bakteria dia tak ada nukleus. Okay, so tapi kedua-dua sel ni ada A. A tu apa? DNA. Okay, dua-dua pun ada DNA, double stranded DNA. Okay, and then dua-dua pun akan undergo proses ni, proses B. Yang ni H, kita tukarlah, kita buat proses yang sama, B. Okay, dia akan undergo B. Buat apa? Dia buat proses apa tu? Transcription. Transcription. Transcription bang, bukan translation. Transcription. Transcription untuk hasilkan mRNA. Okay, so mRNA is which one? I ke C? I ataupun C? I. Tapi C. Okay, so kalau I dekat prokaryote tak ada I, jadi tak boleh lah. Sebab sudah kita cakap transcription akan hasilkan dua-dua sama kan. So C tu ialah mRNA. Okay, so I tu apa? Okay, I tu ialah pre-mRNA. So maksudnya sebelum dia jadi, kalau tengok tadi, kalau video yang saya tengok tadi, sebelum dia keluar tu dia kena potong kan? Tak, dia kena potong daripada dia ada macam section selang-seli tu, dia potong. So yang sebelum potong tu ialah pre-mRNA. Kalau
yang dah potong itu adalah mRNA sahaja. Okay, so yang mana yang kita guna? Kita guna mRNA. Okay, so berlaku tak benda tu dekat prokaryotes, tak benda tu tak berlaku pada prokaryotes. Okay, so prokaryotes terus hasilkan mRNA, tapi kalau eukaryotes kita akan hasilkan pre-mRNA dulu, and then lepas tu, okay, kita nak kena potong dia tu, akan undergo proses J. So J ni ialah RNA splicing. RNA splicing ni maksudnya kita akan buang, cut the unneeded section out. Okay, cut out the unneeded section. So that's why daripada dia panjang dia jadi pendek. Okay, benda yang tak perlu dia dah buang. Okay, dan RNA splicing dia akan menggunakan something yang kita panggil sebagai spliceosome. Tadi gambar tadi, video tadi tak tunjuk spliceosome tu macam mana. So nanti saya tunjuk. Okay, and then lepas tu bila dah dapat mRNA, dua-dua akan undergo proses D. So proses D tu apa? Proses D. Translation, that's good. Okay, so translation ialah bila mana awak menggunakan mRNA sebagai template dan awak akan tukarkan, awak akan hasilkan sequence of amino acid dan benda tu mesti berlaku dekat cytoplasm. Kalau prokaryotes memang dia dah berada di cytoplasm, so no problem untuk dia. Tapi untuk eukaryotes, mRNA tu kena keluar dulu, pergi ke cytoplasm. Kenapa pergi ke cytoplasm? Sebab kita ada structure F ni. Structure F ni dekat cytoplasm. Apa benda tu? Ribosome. Yes, that's good. Okay, so kita ada ribosome duduk dekat cytoplasm. Okay, that's why dia kena keluar lah. Kalau tak bolehlah jumpa dengan ribosome. Okay, and then last kali bila kita ada ribosome, okay, kita akan hasilkan yang panjang-panjang bulat-bulat ni. Ini adalah proteins. Okay, so dapatlah kita punya proteins. Okay, kita ada punya explanation sikit. Tengok prokaryotes dulu. In prokaryotes, DNA lies freely in, DNA dekat mana? Cytoplasm. Nucleus. Nukleus. Cytoplasm. Prokaryot makcik. Cytoplasm. In cytoplasm sebab dia tak ada nukleus Okay, DNA is, kita cakap transcribe. Maksudnya dia undergo transcription lah. Is transcribed into mRNA in cytoplasm. So dia akan buat proses transcription tu dekat dalam cytoplasm. Okay, dan mRNA is immediately, maksudnya terus je, bila buat je terus je ready for translation. So dan translation tu berlaku dekat ribosome. Okay, tapi kalau eukaryotes, in eukaryotes, okay, pre-mRNA, kita hasilkan pre-mRNA kat sini, warna putih ni, okay. Pre-mRNA ni needs to undergo, apa tadi cakap? RNA splicing. Transcription. RNA splicing. Okay, jangan confuse transcription sebelum terhasilnya pre-mRNA. Okay, kalau RNA splicing selepas terhasilnya pre-mRNA. So pre-mRNA need to undergo RNA splicing dekat mana? Kat mana dia berlaku? Nucleus. Dalam nukleus. Okay, in nucleus before mRNA exit to cytoplasm and undergo, kalau dia keluar tu jadi apa? Translation. Dia buat proses translation. Okay, so apa lagi panjang daripada apa? Kalau tengok structure tu, apa yang lagi panjang daripada apa? Pre-mRNA. Betul. So pre-mRNA is longer than mature mRNA. So tadi saya tulis mRNA je kan? So ni saya tambah sikit. Mature mRNA, maksudnya mRNA yang dah matang lah. So during RNA processing, kita guna apa? Saya bagi tahu dah tadi. Kita guna apa? Spliceosome. Spliceosome. Okay, spliceosome ni dia macam satu kumpulan pemotong lah. Dia macam ada banyak-banyak protein yang tolong potong, tolong guntingkan dia.
Okay, so during RNA processing, spliceosome is used. Okay, so ada benda yang kita remove, ada benda yang kita simpan. So yang kita remove ialah benda yang tak ada kod, kawasan yang tak ada kod, non-coding. So non-coding tu nama dia ialah introns. Okay, introns ataupun non-coding sequence is removed, while exon ialah kawasan yang ada kod. Okay, exon, coding sequence that is to be translated into protein ataupun polypeptide is combined together forming functional mRNA. So maksudnya kalau katakanlah pre-mRNA tu, okay, pre-mRNA tu kita ada coding macam tu kan, like that. This is kita punya mRNA. Okay, so kita ada this one is exon, intron, exon. Okay, so apa yang spliceosome buat, dia akan potong kat sini, dia potong kat situ, potong kat situ, potong kat situ. So dua ni kita akan buang. Okay, remove. Okay, and yang tinggal nanti cuma exon sahajalah. 1, 2, 3. So that's why dia nampak lebih pendek. Okay, so this one exon is combined. Okay, combine together. Dapatlah mature mRNA. Clear tak so far? Yeah. Boleh Okay. And then next page. Explain transcription which involves RNA polymerase to form mRNA. Okay, so transcription. First definition dia. Process of synthesizing. Kita nak synthesize apa? mRNA. mRNA. Guna apa? Using? Apa enzim yang kita guna? RNA Polymerase. RNA polymerase. Kalau dalam dalam DNA replication kita ada DNA polymerase sebab kita nak buat DNA. Okay, dan kita ada juga DNA polymerase 3, DNA polymerase 1. Dua DNA polymerase yang berbeza. Tapi kalau transcription, we only have one RNA polymerase. Satu sahaja. So it's much simpler lah. Dan RNA polymerase ni antara enzim yang terhebat sebab dia semua benda dia buat. Okay, dia buat sekaligus. Tak perlu bantuan mana-mana enzim lain. Okay, and then kita kita guna RNA polymerase untuk hasilkan mRNA daripada siapa? Daripada apa? From DNA. Okay, sebab kita cakap kita punya central dogma DNA hasilkan mRNA. So kat sinilah kita guna DNA sebagai template dengan bantuan RNA polymerase untuk hasilkan mRNA. So location dia bergantung kepada tadi kita cakap kalau dia adalah biasanya dia berlaku kat nukleus lah. Okay, tapi dia adalah untuk eukaryotes, sel yang ada nukleus. Kalau dia tak ada nukleus, so dia akan berlaku dekat cytoplasm. Untuk sel yang tak ada nukleus, prokaryotes. Okay, so components needed ada 3 benda sahaja. Template dia ialah apa? Apa template dia? DNA. Okay, tapi kita guna only one DNA strand. Kita guna satu sahaja. Okay, DNA dia ada 2 strand tapi kita guna satu sahaja. Enzim ini dah kali ke-10 dah cakap. Enzim dia ialah RNA polymerase. RNA polymerase. And then so nucleotide. Nucleotide tu maksudnya kita nak tambah dia, nak panjangkan dia. Okay, kalau dalam DNA replication you are going to use DNA nucleotide. Tapi kalau nak buat RNA kita akan guna RNA nucleotide lah. So RNA nucleotide ada 4 which are adenine, guanin, apa lagi? Cytosine dan Thymine. Thymine dekat mana makcik? Uracil. Kita guna uracil sebab thymine ialah untuk DNA.
So kalau nak buat RNA, make sure you only use RNA nucleotide. Okay, RNA nucleotide. Dan RNA dia tak ada thymine, dia ada uracil. Okay, so draw and explain. So before we draw and explain, so saya nak korang bahagikan kepada 3 bahagian. Allah. Sebenarnya siapa yang dapat topik transcription ni, paling senang nak buat, tapi paling susah nak score. Macam gitu. Nervous tak? Dia bukan susah nak score sebab apa? Sebab dia point dia tak banyak. Jadi kalau awak tertinggal, maksudnya awak akan confirm hilang markah. Macam tu. Tapi kalau DNA replication ataupun translation, point dia banyak. Jadi kalau korang tertinggal 1-2 tu, korang boleh backup dengan point yang lain. Tapi untuk transcription, make sure jangan tertinggal apa-apa. Okay, jangan tertinggal apa-apa. Okay, so kita ada 3 step untuk transcription. So kita start dengan the first one ialah initiation. Yang kedua ialah elongation. Okay, dan yang ketiga ialah termination. So initiation ialah kita baru nak start, baru nak initiate, baru nak mula. Elongation ialah bila mana kita nak panjangkan dia, elongate. Okay, kita nak panjangkan dia. While termination ialah bila mana kita nak stop, bila benda tu dah siap. Okay, termination. Okay, so untuk initiation, saya suka lukis gambar step by step tau. Ada yang dah hantar draft DNA replication pada saya. Boleh je kalau korang nak buat gambar seketul sekaligus, tak ada masalah. Tapi make sure explanation dia masih lagi step by step. Okay, sebab kita tengok mekanism. Mekanism tu maksudnya proses berlakunya benda tu. So bila kita cakap proses, mesti ada step lah. Kalau korang bagi gambar seketul dan korang label je, itu maksudnya structure. Structure tu maksudnya struktur benda. Dia tak menunjukkan proses. So tak menjawab soalan tugasan korang. Okay, so kita ada initiation. So first, this is kita punya DNA. So ni kita punya DNA. Sekejap, sorry, sakit dekat lah pula. Okay, ni kita punya DNA. Okay, so macam biasa kita punya DNA dia ada 5 primes and then hujung dia ni will be 3 primes and the other strand is opposite direction. Okay, so tulis sikit. This is DNA label. DNA. So dekat DNA tu panjang tau. Panjang. Kalau awak awak rongkaikan semua DNA dalam badan korang, boleh panjang dia boleh sampai ke matahari. Dia punya tahap panjang tu. Sangatlah panjang, banyak sangat. So dekat DNA tu kita ada maksudnya dia ada beberapa pecahan kawasan tau. Dia ada beberapa pecahan kawasan which is yang kita panggil sebagai gene. Okay, so let's say saya cakap this is my gene. This is my genes. Okay, this is my genes. This sikit. Gene. Okay, katakanlah dekat sini pun ada gene juga ni. Ni gene lain. Nak warna dia tak cantik. Warna lain. Warna yang tak mengganggu sikit. Warna kuning. Okay, this is another gene. And then this is another gene. Okay, maksudnya DNA itu panjang, dia ada bahagian-bahagian dia. Okay, so this is gene A, gene B, gene C. Contoh macam gene A dia kod untuk warna rambut. Gene B dia kod untuk bentuk rambut. Okay, gene C dia kod for texture rambut. Okay, so maksudnya kalau katakanlah sekarang ni kita nak hasilkan rambut yang kerinting. So kita akan guna gene A ke gene B ke gene C? Gene B. Okay, gene B sebab dia yang ada coding. So gene tu apa? Gene tu ialah section of DNA that codes for
a specific character. Okay, that codes for a specific character. Dan dekat setiap gene, okay, dekat setiap gene, dia ada dua benda yang penting. Dia ada promoter dan juga terminator. So saya nak besarkan gambar ni, saya ambil gene saya sahaja. Okay, saya ambil gene saya sahaja, tapi saya straightkan dia. Saya luruskan dia. Okay, saya tak nak dah berpintal-pintal macam tu. Dia sebenarnya masih lagi berpintal. Okay, dia sebenarnya masih lagi berpintal. Tapi saya nak senang-senang nampak. So this is macam, this is dia punya base lah. Okay, this is dia punya base. Okay, this is dia punya base. Okay, so dekat saya punya gene B ni, dia ada dua komponen penting. Yang pertama ialah promoter, okay, dan juga yang kedua ialah terminator. Tetapi dua komponen ni dia cuma ada dekat template strand. Okay, so let's say this is my 5', this is my 3', 3', 5'. Okay, so saya ada dua strand sekarang. Tapi dalam transcription cuma satu strand akan jadi template. So kita akan pilih strand yang mana? Kita akan ambil yang 3 di hujung. Okay, so saya label, this is non-template strand, non-template strand, while yang bawah ialah template strand. Okay, saya, madam, memang kena bawah template strand ke? Tak semestinya, dia boleh bertukar juga. Tapi mesti kena 3 yang hujung. Okay, kalau awak label 3 kat atas, 5 kat bawah, so dia akan jadi terbalik lah. Okay. So, dekat template strand, saya cakap tadi, dia ada dua komponen. Yang pertamanya ialah promoter dekat hujung awal. Okay. Dan yang keduanya ialah terminator dekat hujung akhir. Okay, so dekat sini. So, you have to label. Ambil warna this one lah. Okay, so this is promoter. Okay, promoter tu apa? Promoter tu ialah site for RNA polymerase to bind to. To bind to. Tempat di mana RNA polymerase akan melekat sekejap lagi. Okay, and then yang hujung sana pula, hujung akhir pula, this is terminator. Terminator. Terminator tu apa? Terminator tu ialah signal transcription to stop. Signal RNA polymerase lah. Signal RNA polymerase to stop transcription process. Untuk pastikan RNA polymerase tak continue sampai gene seterusnya. Okay, sebab kita kan nak buat transcription ni kita ikut gene. So kalau nak buat gene B, habis gene B, stop lah. Jangan sampai gene C pula. Boleh faham tak so far? Madam kau cakap seorang-seorang. Boleh. Boleh. Okay. So next. Okay, so apa yang jadi lepas tu? Ni arrow dia. Okay, so kita punya kita dah ada template strand dengan non-template strand. Okay, so apa yang berlaku first sekali, apa yang berlaku ialah RNA polymerase, dia akan dia akan buat dua benda. Recognize and bind. Binds to the unwind, binds to the promoter region of DNA template strand. Okay, dia akan bind dekat kawasan dekat strand yang akan jadi template dekat promoter dia tu. Okay, so kita lukis balik kita punya DNA. So this is my DNA tadi. Dia memang chapter ni banyak lukisan sikit.
Ni dia melekat kan? Dia ada hydrogen bond antara base dengan base. A dengan G, C dengan A dengan T, C dengan G. Tapi dia bukan kelas seni tau. Sengit-sengit tak apa. Tak ada hal. Tak marah. Okay, so this is kita punya promoter. So apa yang berlaku ialah akan ada RNA polymerase. So korang pun lukislah RNA polymerase kat sini. Okay, so labelkan sikit. This is our RNA polymerase. Kalau untuk tugasan korang, benda yang korang kena bezakan label dengan explanation. Contoh macam ni saya tulis ayat. So it should be explanation lah kan. So nak membezakan bahawa dia sebenarnya label. Okay, so korang highlight kan lah. RNA polymerase is the structure. And then bawah-bawah tu ialah dia punya explanation. So saya tahulah, oh ni RNA polymerase. RNA polymerase apa? Oh dia recognize dengan bind. Dekat mana? Dekat promoter. Promoter dah label belum? Kita dah label kat sini. So tak ada masalah lah. Okay, so binds to the promoter region of the DNA template. DNA template dah label belum? Kita dah label kat sini. So tak ada masalah lah. Okay, so everything yang you explain you have to label. Everything yang you label mesti kena explain. Okay, and then so apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? Bila dia bind, okay, dia apa yang dia buat? Number 2 RNA polymerase unwind the DNA. Tak muat. Unwind the DNA double helix. Okay, kalau nak tambah lagi, by breaking the hydrogen bonds between complementary base pairing. Okay, so dia akan kalau dalam DNA replication, okay, kita ada helicase yang akan bind dan juga buka DNA template tu. Okay, tapi kalau dalam transcription kita guna RNA polymerase. RNA polymerase yang akan bila dia bind, dia akan automatically dia akan unwind. So kalau korang nak highlightkan key point, korang boleh ambil highlighter warna lain. Tak nak pula. Faham ke hidup korang ni? Senyap je ni. Saya risau kau senyap. Takut cakap sorang-sorang. Okay, so unwind. Alamak, nak warna lain tapi terkeluar warna lain pula. Suka hati dia lah. Okay. And then, so next. Apa jadi? Kita akan lukis structure. Arrow, jangan lupa. Apa tadi? Warna apa? Warna hitam. Okay. Dia kita akan lukis structure yang dia macam dah terbuka lah sikit. Tak, dia terbuka sikit. Macam tu, dah gemuk. Gitu je. Okay, dia cuma terbuka di mana adanya RNA polymerase. Okay, so ni katakanlah kita punya promoter kat sini tadi kan. So this is kita punya promoter. Dia dah bind kat situ tadi, so automatically dia akan terbuka lah. Dan awak lukis lah macam dia punya base tu, base sequence dia dah terpisah, dah terpecah. Macam tu. Dia tak payahlah nak cantik-cantik sangat tapi kena kemas lah. Tak payah, janganlah sampai serabut mata memandang. Okay, so apa yang berlaku dia dah unwind lah kat sini. Okay, and then kita akan guna cuma satu strand sahaja. So let's say this is my 3', 5'. 3', 5'. Okay, so awak label, kita cuma guna satu strand sahaja. Ambil yang mana template strand, yang mana ada promoter. Okay, panjangkan dia. Terus explain. Point number 3. Only one strand of DNA is used as template strand. Satu sahaja. Okay, kalau dalam semangat ayat dia only one DNA strand act as a
template. Tak kisahlah. Okay. While the other, so kita pun label dekat atas ni pula. Okay, number 4. Number 4. The other strand is called as non-template strand. Okay, as non-template strand. Okay, so benda yang sama sahaja. Benda yang sama sahaja tapi kita label, kita explain pada gambar raja. Okay, and then next question, next. Dekat point kalau semangat dia ada bagi last point kat situ. Okay, so kita label juga last point. Saya nak label dekat RNA polymerase ni, here. Number 5. Point number 5. Okay. RNA polymerase initiates. Maksudnya dia buat initiation lah. Dia nak start. Initiates RNA synthesis. Okay, RNA synthesis at the start point of template DNA. Jangan tinggal apa-apa explanation daripada smart guide itu semua korang masukkan. Okay, so dah siap step yang pertama which is elongation. So dalam elongation korang kena pastikan korang ada berapa label. Kita ada, mana lain? Kita ada, mana apa? Pilih warna pun susah. Inilah. Tak nak lah. Mana lain? Inilah kelabu. Okay, so kita ada, awak labelkan gene 1. Okay, non-template strand dengan template strand dah 3 kat situ. Promoter 4, terminator 5. Okay, and then RNA polymerase 6. And then kita kena label direction 3' dengan 5' ni. Okay, so itu label yang mesti kena ada. Jangan tertinggal tau sebab transcription ni point dia sikit. Saya serius cakap point dia sikit. Jadi kalau korang tertinggal, chances untuk potong markah tu sangat tinggi. Okay, boleh proceed to the next one? Boleh. Okay, so saya start dari kiri lah. Okay, and then kita ada elongation. So elongation ialah bila mana dia nak panjangkan benda tu. Okay, so kat sini masa dekat initiation, dia dah initiate. Maksudnya dia dah macam dah start, dah buat dah. So korang boleh macam tambah sikit satu structure, warna apa warna purple lah. Okay, so korang dah boleh nampak dah kat sini dia ada macam structure lah kat sini, pairing. Dia dah buat sikit sebab dia dah initiate Okay, so untuk elongation dia nak panjangkan je benda tu. Panjangkan sahaja. So kita lukis structure bila mana awak nampak dia macam bergerak tau. RNA polymerase bergerak. So kat sini. Okay, dia buka kat sini. Asalnya dia buka kat sini. Okay, lepas tu dia macam bergerak ke tengah sikit. Okay, macam tu. And then dia bergerak ke hujung. Okay, dia bergerak ke hujung. And then korang label lah. 3', 5', 3', 5', 3', 5'. Atas pula 3', 5', 3', and 5'. 3' and 5'. Okay, so mula-mula korang lukis RNA polymerase tu berada kat tengah-tengah ni. Okay, dia berada kat tengah-tengah tu. So masa ni kita buat dia punya strand. Tadi dah buat kat sini kan? Dah buat kat sini. So sekarang dia dah berada di sini. Okay. And then now yang gambar tengah tu masih lagi ada RNA polymerase. Kawasan yang terbuka ialah di mana adanya RNA polymerase. Okay, so masa ni dia panjang sikit. And then dia akan jatuh tau. Dia tak akan stay dalam structure DNA tu. Dia jadi macam tu. Okay. And then gambar yang hujung. Okay. Ada RNA polymerase dan dia punya mRNA dah sangat panjang lah. Dah sangat panjang berada di situ. Okay. And then, okay, so kita tambah explanation dia sikit. Klik kat bawah je pun tak apa. As RNA polymerase
moves along the DNA template. Okay, ni tak ada spesifik kepada mana-mana gambar rajah. So kita just explain je kat bawah dia. Okay, it keeps unwinding the DNA template. Okay, dia akan buka lah. Kalau dia lalu je dia buka, Okay, and adding free RNA nucleotide by complementary base pairing. Okay, so barulah kita nak label dekat gambar rajah. Okay, so kat sini kita lukis dekat dekat DNA tu, dekat DNA strand dengan mRNA strand tu, lukiskan dia, lukis ke tak kisahlah. Dia punya base. Okay, contoh kalau kat sini kita ada A, T, G, C, G. Okay, so kenapa ada T? Sebab yang ni DNA, yang warna hitam tu DNA. Okay, tapi yang atas dia, mesti kena A akan pair dengan U. Allah, besar sangat. A akan pair dengan U. T akan pair dengan A. G akan pair dengan C. C dengan G. G dengan C. Okay, sama juga. This one. Okay, dekat sini. Awak letak je apa-apa base. Okay. T, A, G, C. So, kita pairkan aja. A dengan U, T dengan A dengan U, G dengan C, C dengan G. Okay, so kita pun ambil lah sebahagian. Kita ambil lah kawasan sini. Okay, kita ambil lah kawasan sini. Tak nampak lah pula warna ni. Kat sini. Labelkan, keluarkan dia. Kita cakap, tulis. This one tadi point nombor 1. Okay, this one is point number 1. This one is point number 2. Okay, so point number 2 apa? Point number 2 ialah adenine will pair up with uracil instead of thymine. Okay, bukan lagi uracil, bukan lagi thymine tapi dengan uracil. Okay, and then guanine, so boleh tambah lagi, tak muat kat bawah, tambah kat tepi ke apa ke. Guanine will pair up with cytosine. Ada yang dah hantar draft dekat saya, ramai sangat yang salah heja adenine, guanine, cytosine dengan uracil ni. Jadi uracil pun ada. So make sure lah korang punya spelling tu kena betul. Kalau tak dapat markah untuk label. Okay. And then untuk last picture, so kita labelkan dia punya gambar rajah. Okay, so kat sini kat sini dia adalah 5 prime. Dekat sini adalah 3 prime. So kita pun label, tambah explanation number 3. The synthesis of mRNA is from 5 prime to 3 prime. That's why saya ambil strand yang bawah. Saya tak ambil strand yang atas. Sebab strand yang bawah dia boleh hasilkan 5 prime kepada 3 prime. Kalau strand yang atas tak boleh. So that's the reason why. Boleh tambah juga arrow sikit. Arrow macam tu ha. Okay, maksudnya penghasilan dia. Like that. Any question for this part? Tak habis lagi.
last point. Okay, nampak tak dekat belakang dia akan macam bonding balik. Okay, dekat bahagian belakang ni dia akan bonding balik. Here, senyap je korang ni. Ada kat sini. Ada faham tak faham? Faham. Okay. Okay, so dekat belakang dia akan bonding balik. So kita pun label lah sikit. Warna apa lagi nak? Hijau lah. Okay, so korang lukis lah macam ni. Lukis macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya yang belakang tu dia akan jadi twisted balik. Okay, so label number 4. Okay, number 4. Behind the point of mRNA synthesis. So belakang dia. Okay, double helix DNA reforms. Dia akan berpintal balik. That's why bila korang lukis mRNA, dia tak boleh berada di dalam DNA dia mesti kena terjuntai keluar. Sebab dia belakang tu dia dah jadi coil balik, so mesti kena terkeluar daripada structure lah. Okay, so that's it untuk step number 2. Any question? Tak faham? Hilang pula. Faham? Okay, boleh proceed? 10 minit lagi. Okay, and then termination. So termination ialah bila mana dia dah sampai dekat hujung structure yang kita panggil sebagai terminator. So kita lukis. Okay, dia punya bukaan dia mesti kena dekat hujung. Okay, macam tu. And then kita label, kalau tadi korang highlight warna apa? Warna biru. So kat sini pun kita highlight warna biru lah. So labelkan. So this is kita punya terminator. That one terminator. And then kita ada kita punya RNA polymerase dah sampai kat hujung. And then kita ada kita punya mRNA yang dah siap. Okay, yang dah siap kat situ. Okay, so kita pun label. Okay, label dekat RNA polymerase. Kat sini. Okay, explain number 1. RNA polymerase reaches terminator ataupun dikenali juga sebagai stop signal or stop signal. Okay, and then apa yang berlaku ialah, so next gambar awak akan nampak DNA awak akan tertutup balik. Okay, this is terminator over here. Okay, and then apa jadi dekat mRNA? mRNA akan terlepas daripada DNA tu dan RNA polymerase dia akan lepas lah. So tak ada dah kat sini dah. Okay, so label lagi sekali. RNA polymerase. This one DNA. This one mRNA strand. mRNA strand. Okay, and then kita bercakap lah explanation ni apa? Explanation dia number 2 here. Okay, the mRNA molecule is released from DNA template strand. Okay, dia akan terlepas. Okay, and then next. Lepas termination, kita akan ada RNA splicing. So korang boleh tambah sikit kat sini. Yang ni additional. Maksudnya kalau korang tambah, ada kemungkinan akan dapat markah ekstra. Tapi kalau korang tak tambah, pun ada kemungkinan tak kisah. So maksudnya bergantung kepada skema pemarkahan. Kalau ikutkan syllabus korang sampai sini je. Tapi kita just nak be safe kan sebab transcription tak banyak point. Okay, so RNA splicing, kita tambahlah sikit RNA splicing. Kita lukis kita punya mRNA panjang. Okay, kita label, highlight lah, highlight, senang. Okay, ada kawasan hijau.
purple. Hijau, purple. Hijau, purple. Okay, and then kita label. So this one is exon. This one is intron. So apa yang berlaku? Dia akan undergo proses RNA splicing. RNA splicing using spliceosome. Okay, so korang akan dapat struktur yang lebih pendek yang hanya ada warna hijau ke warna purple? Hijau. Hijau. Okay, sebab dia akan potong intron. So label sikit. Yang sebelum potong nama dia ialah pre-mRNA. Okay, yang selepas potong ialah matured mRNA. Label sikit. Consists only exon segment. Okay, so dah siap RNA polymerase korang, transcription korang. Okay, so saya nak tunjuk satu video 5 minit, sempat ke? InsyaAllah sempat kot. Transcription. So video ni 2 minit saja. So saya tak pasang dia punya ni bunyi sebab saya yang akan explain. Okay, so this is korang punya DNA. Okay, so DNA panjang. So section of DNA kita panggil sebagai gene. Okay, that is kita punya gene. Okay, so dekat gene ni dia ada dua lah. Dia ada promoter. Okay, promoter dekat awal, permulaan dan terminator dekat hujung. Okay, dia bukan keseluruhan DNA, cuma sebahagian daripada DNA sahaja. Okay, and then so apa yang berlaku dekat promoter region, nanti akan ada RNA polymerase yang akan bind pada dia. Okay, so akan ada banyak ni, nampak tak yang terbang-terbang ni, yang berenang-berenang tu. This is RNA nucleotide, free RNA nucleotide, maksudnya dia tak digunakan dalam apa-apa structure. Okay, so apa yang berlaku ialah bila RNA polymerase bind, RNA polymerase dia akan buka, unwind. So bila unwind, nampak tak? Dia akan initiate. So ni masih lagi initiation lah. Okay, dia akan initiate RNA nucleotide to bind to the complementary bases dekat DNA template strand. Okay, so bila dia bind kat sini, dia panjang-panjang, dia dah start kat situ. So RNA polymerase akan masuk step yang kedua, which is elongation. Bila mana dia akan bergerak daripada sini 5' kepada hujung kanan, which is 3'. Nampak tak? Daripada 5' kepada 3'. Bila dah siap sahaja, dia terus akan macam terjuntai keluar daripada DNA tu. Okay, so at this point korang boleh nampak dia punya complementary base pairing. So kalau bawah ni DNA, warna biru ni DNA, yang atas tu ialah RNA. So warna biru tu TGA. So T akan pair dengan A, G akan pair dengan C, A akan pair dengan U, bukan lagi T. Okay, kenapa? Sebab atas ni ialah RNA. So dapatlah struktur dia messenger RNA lah, kita panggil sebagai messenger RNA, mRNA. Okay, so once nampak tak dia macam terjuntai keluar ni, panjang-panjang ni. Sampailah dekat terminator. Okay, the terminator region over here. So apa yang berlaku ialah dia akan bagi signal untuk stop. So bila dia bagi signal untuk stop, semua akan terlepas. RNA polymerase terlepas, mRNA pun terlepas. Masa ni dia dalam fasa pre-mRNA lah. Pre-mRNA dia ada dua struktur, exon dengan intron. Exon warna merah, intron warna kuning. So yang kita nak ialah Exon. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita kena potong. So potong tu nama proses dia ialah RNA splicing. So kita menggunakan spliceosome. Ini spliceosome warna biru ni. Okay, apa yang dia buat, dia macam nampak tak? Dia gunting lah, dia gunting dan dia gap. Gunting dan dia gap. So intron akan terkeluar dan exon akan tercantum. So dapatlah kita punya
mRNA, mature mRNA yang akan keluar daripada nukleus pergi ke cytoplasm. So dia ada semua base RNA lah. Okay, A, G, C dan juga U. Okay, so that's it for today. Thank you very much. Masa pun dah nak habis, lagi 1 minit saja. So if you have no class and you have question, you can stay. If you have class, you can leave. And that's it for today. Thank you very much. Assalamualaikum.